Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita daripada pengalaman seorang perempuan yang lebih kurang pangkatnya akak lah kalau berbanding dengan Abang. Sebab umur dia jauh lebih tua daripada Abang, tapi pengalaman dia cukup-cukup luar biasa. Cumanya kali ini Abang tak boleh nak bagi tahu nama tempat dan juga lokasi secara tepat sebabnya atas permintaan dia, sebab dia nak ceritakan bukan nanti Abang beritahu kenapa Abang tak boleh ceritakan nama tempat dan juga lokasi. Tempat lokasi tu lebih kurang je kan. Jadi cerita kali ini betul-betul epic. Abang rasa tergamam bila dapat cerita email ni. Abang rasa tergamam. Jadi sebelum mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga Abang mulakan. Sasul dah. Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1984 dekat sebuah kampung. Tapi Abang tak boleh nak beritahu sebabnya alasannya adalah orang yang bagi cerita ni namanya Salbiah. Salbiah bagi tahu Abang tak boleh bagi nama kampung, tak boleh bagi tahu nama tempat sebab orang tempat dia memang suka menguji, menghantar ataupun memberi sesuatu kepada orang lain semata-mata untuk menguji kekuatan orang tu. Jadi dia takut kalau Abang beritahu nama tempat, orang tempat tu sengaja hantarkan sesuatu untuk menguji, yang padahal Abang ni memang bukanlah orang yang kuat, alim tidak, kuat tidak, penakut pula, cerita-cerita seram. Ni cerita ni Abang nak ceritakan ni. Pada tahun 1984, Salbiah ni dia anak bongsu daripada adik-beradik dia. Adik-beradik dia kebanyakannya perempuan, ada lelaki seorang je dia kata. Waktu tu dia berumur 14 tahun. Dan dia ada seorang kakak yang lebih kurang umur 20 tahun. Keluarga dia ni boleh kata keluarga yang miskin sebab mak bapak dia kerja sebagai petani. Nak jadi cerita pula, nenek dia orang, mak kepada bapak dia duduk sekali dengan dia orang. Cuma masalahnya si nenek ni dah nyanyuk. Jadi Salbiah selalu dah tolong mak ayah dia untuk uruskan nenek ni. Sebab nenek ni memang dah mengapu-ngapu lah. Memang siapa-siapa yang jaga orang tua memang tahulah keadaan macam mana, begitu detailnya kita kena jaga orang tua untuk mengelakkan daripada derhaka ke macam-macam kan. Jadi dia kata disebabkan dia ni dengan keluarga dia, dengan miskinnya, dengan tak cukup makannya kadang-kadang, terpaksa menguruskan, bukanlah terpaksa tapi itulah tanggungjawab kan, untuk menguruskan si nenek, menyebabkan kebanyakan dia kepada adik-beradik Salbiah jadi stres. Terutama kakak dia yang sulung. Kakak dia yang sulung tu terpaksa berhenti sekolah awal semata-mata nak tolong bantu ekonomi keluarga ni, memang tak berapa nak elok. Kenalah bantu berhenti sekolah. Jadi disebabkan kakak dia berhenti sekolah awal dan sekolah setakat sekolah rendah aja, kakak dia ni berubah menjadi orang sedikit liar lah dia kata. Dan kakak dia ni selalu keluar malam, balik malam, dan kalau tak ada kerja, waktu cuti daripada bekerja, kakak dia akan keluar dengan kawan-kawan yang tak apa-apa dia kata. Sebenarnya keadaan kakak dia ni menjadi kerisauan kepada semua ahli keluarga sebab ialah sebagai seorang kakak sulung sepatutnya membimbing keluarganya, tapi itulah dikatakan takdir untuk pengajaran semua. Kakak dia ni memang langsung tak hiraukan keluarga. Alasannya setiap kali jadi gaduh antara dia, bapak dia dan akak dia ni, termasuk mak dia. Alasan yang kakak dia bagi adalah penat jaga keluarga ni, terpaksa berhenti sekolah awal, terpaksa jaga nenek yang sakit, yang nyanyuk, cucikan berak semua, jadi stres. Kena kerja dapat duit pula dapat bagi pada keluarga untuk besarkan adik-adik lain, dia jadi stres. Jadi itulah antara punca kakak dia selalu balik-balik lewat malam. Nak jadi cerita, kakak dia ni ada seorang boyfriend, dan dengan boyfriend itulah selalu kakak dia bukanlah berpelesiran, tampaknya keluar ketah ke mana-mana. Kalau Sabtu Ahad aja, ujung minggu je memang ke mana-mana lah kakak dia keluar. Kadang-kadang tak balik 1 hari, 2 hari, katanya tidur dekat rumah boyfriend. Katanya tidur dekat rumah kawan. Padahal dia kata semua ahli keluarga tahu yang kakak dia tidur rumah boyfriend. Tapi nak buat macam mana dah kakak ada perangai macam tu. Sebagai seorang anak yang bongsu, Salbiah kata dia cuba buat yang terbaik lah. Nak kata dia kena bekerja pada waktu tu, dia belum ada kudrat.
dan kerajaan tak benarkan untuk dia bekerja sebab dia masih lagi bawah umur. Jadi dialah antara orang yang tolong mak ayah dia untuk jaga bapa, untuk jaga nenek dia. Sebab mak bapak memang tak ada kat rumah bekerja. Okey. Jadi ceritanya bermula pada satu malam. Waktu tu kakak dia ada kat rumah. Semua orang tengah tidur. Lebih kurang pukul 1 pagi kata Salbiah, tahun 1984, tiba-tiba dengar suara orang menjerit. Kuat gila, menyebabkan semua orang terbangun. Semua orang boleh dengar suara jeritan tu sebab rumah dia orang bukannya besar sangat, kecil je. Lepas tu rumah jiran-jiran pula main dekat-dekat-dekat. Mula-mula Salbiah bangun, Salbiah ingatkan bunyi jeritan tu datang daripada jiran sebelah. Mungkin ada jiran sebelah yang kena pukul ke, kena sengat dengan tebuan ke. Tapi rupanya jeritan tu datang daripada kakak dia sendiri. Kakak dia tiba-tiba menjerit dalam keadaan gelap. Sampaikan semua orang jadi gelabah. Jadi disebabkan semua orang jadi gelabah, diorang tu cari mana, kenapa kakak dia ni menjerit. Bukalah semua lampu. Dia kata waktu tu lampu pun pakai lampu kuning je, bukan lampu putih. Dia punya cahaya pun agak samar-samar. Sebab dia kata lampu tak banyak. Ada kawasan yang masih lagi gunakan gas, gasolin kan, lampu gas tu. Rupanya, nak tahu, nenek dia gigit kaki kakak dia. Itu yang penyebab kakak dia menjerit. Waktu tu bila nenek dia gigit kaki kakak dia menjerit. Lepas kakak dia menjerit, semua orang dah terbangun. Jadi kecoh waktu tu. Kakak dia sampai pukul-pukul nenek dia. Sebab si nenek ni tak nak lepaskan gigitan tu. Memang gigit betul lah. Walaupun nenek dia tak ada gigi, agaknya rasa geli-geli lah waktu menggigit tu, tapi tetap juga gigit kan. Agak ngeri juga kalau tiba-tiba nenek kita gigit kita. Yang kita tahu nenek kita ni nyanyuk, yang tak ingat apa-apa. Jadi keadaan ni tegang-tegang lah waktu tu, kecoh. Dapat dileraikan oleh si ayah. Ayah dapat leraikan. Lepas tu si ayah ni tanyalah dengan nenek ni, mak kenapa mak gigit anak saya ni? Mak dia pada waktu tu dah macam tak nyanyuk. Dah macam lapang, macam ingat dah betul lah. Jadi bila dah kecoh-kecoh tu, bila si bapak ni tanya dengan mak dia, kenapa mak dia buat macam tu? Mak dia menjerit-jerit bagi alasan, aku kena bagi ilmu aku ni pada orang lain. Kalau tidak, aku tak boleh mati. Itu alasan mak dia. Pada waktu tu semua orang terkejut. Lupa abang nak beritahu. Ada part yang lupa abang nak beritahu. Si nenek ni masa muda-muda dia bomoh. Jadi dia memang banyak ilmu. Jadi bila dia banyak ilmu, walaupun umur dia dah 90 tahun, masih lagi kudratnya ada. Walaupun dah tak ingat, selalu merayau, pergi dalam hutan, tapi dah tak ingat. Dia dah nyanyuk. Cumanya kudratnya ada lah. Kekuatannya ada. Jadi malam tu jadi kecoh lah. Punca nenek ni gigit si kakak ni sebab nak turunkan ilmu. Dia nak suruh si kakak ni ambil ilmu dia. Mula-mula orang tak faham kenapa si kakak kena ambil ilmu dia. Jadi lepas diteliti betul-betul, rupanya kakak dia ni memang dah lama tak amalkan ajaran, ialah tak semayang, tak puasa, memang duduk berpeleseran. Jadi mungkin nenek tu fikir akak lah calon yang sesuai untuk dapatkan ilmu-ilmu hitam daripada si nenek ni. Kalau tak diturunkan, nenek ni memang tak mati-mati. Tapi benda tu jadi kecoh lah malam tu. Lepas dah bertegang-tegang kuat, akhirnya diorang pun dapat dileraikan oleh si ayah dan masing-masing pun masuk tidur lah. Cuma malam tu si emak dengan si ayah Salbiah tak dapat nak tidur sebab memikirkan benda yang terjadi. Dan pada masa yang sama jaga supaya keadaan tu tak berlaku semula, tak berlaku sekali lagi. Jadi bila besok paginya, benda yang sama berlaku sekali lagi. Bila si nenek pujuk si kakak, bukan pujuk lah, macam paksa dia rentap-rentap kakak supaya kakak terima ilmu dia. Waktu tu sampaikan kakak ni ada dah ketakutan agaknya. Dia punya kudrat sampai tolak nenek tu tersungkur lah, katakan tersungkur dekat kawasan dapur. Sampai macam tu sekali keadaannya jadi tegang. Jadi dah macam tu, kakak lari. Pada waktu tu juga kakak lari keluar daripada rumah. Kecoh sangat-sangat pada waktu tu. Dan pada masa yang sama, kakak ni salahkan si ayah dengan mak. Kenapa tak menghalang? Lupa abang nak beritahu. Lupa lagi kan? Lupa abang nak beritahu. Dalam keadaan tegang-tegang tu, akhirnya yang menyebabkan kakak ni marah, bila si ayah ni cakap dengan kakak, kau terima je lah ilmu nenek kau. Bukan apa pun. Lepas terima kau buang lah. Macam tu lah bapak dia cakap. Tapi sebenarnya perkataan tu telah memburis hati kakak mengikut pada pandangan Salbiah. Sebab dia seolah-olah macam si bapak ni lebih mementingkan mak dia daripada perasaan kakak dia.
Padahal yang ilmu tu kepunyaan mak dia kan. Jadi kenapa dia yang tak ambil, ataupun kenapa, itulah pandangan Falsabiah, kenapa tak suruh adik-beradik bapak dia lain yang ambil, kenapa nak suruh anak dia, padahal semua orang tahu ilmu tu ilmu hitam kan. Jadi disebabkan tu kakak dia lari pada rumah, dan waktu kakak dia lari pada rumah, nenek dia terus jatuh sakit yang boleh kata kritikal jugalah, jenis yang tak boleh bangun dan terbaring je. Jadi dalam seminggu lebih kurang macam tu nenek dia sakit, akhirnya nenek dia meninggal. Tapi sepanjang nenek dia meninggal tu, sampailah ke bumi, kakak ni tak balik-balik. Walau bapak dia cari tak ke mana-mana, kakak tak boleh balik. Sebab dah nenek meninggal pun ada orang tolong cari, kat mana perginya kakak tak ada juga. Ke mana-mana pun cari tak ada. Cari kat rumah boyfriend dia pun tak ada. Pelik kan? Jadi ke mana kakak dia pergi tak ada siapa yang tahu. Tapi satu benda yang pelik berlaku pada satu hari petang waktu tu, kata Salbiah. Dia pun masa tu baru balik daripada rumah kawan dia, borak-borak lah. Dia kata balik daripada rumah kawan dia, tengok-tengok dekat dalam rumah dia kecoh. Rupanya kakak dia dah ada kat rumah. Yang hantar kakak dia adalah boyfriend kakak dia. Dan boyfriend kakak dia minta maaf. Sebab dia ni sebenarnya kakak dia selama alam ni duduk dekat rumah boyfriend dia. Sewaktu orang datang cari rumah, dekat rumah boyfriend dia ni, kakak dia menyorok. Memang selama tu, sejak daripada lari pada rumah, kakak dia duduk rumah boyfriend dia, dan boyfriend dia melindungi kakak dia. Tapi yang keadaan pelik terjadi adalah, kenapa kakak dia balik ke rumah tu semula? Sebab kakak dia kena sawan. Berbuih-buih mulut. Pada waktu tu Salbiah pun pelik, kenapa kakak dia jadi macam tu. Mengikut kata boyfriend dia, sejak daripada nenek dia meninggal, boyfriend dia tahu nenek kakak dia meninggal, tapi kakak dia tak nak balik. Sejak daripada boyfriend kakak dia meninggal, sejak daripada nenek dia meninggal, kakak ni dia jadi sawan yang tak tentu ala, dan terpaksalah si boyfriend dia ni tak tahu macam mana nak buat, hantarlah ke rumah mak bapak balik kan. Hantar rumah bapak balik. Jadi kakak tu dalam keadaan yang sangat teruk, dengan berbuih-buih mulut. Lepas tu dia kena macam kejang-kejang satu badan, macam tu. Mungkinlah abang bayangkan, main kejang-kejang satu badan. Jadi dia ada juga orang kampung yang cadangkan hantar ke hospital. Tapi hospital dekat situ, masuk hospital kena bayar, memang kos tinggi. Keluarga dia orang pula keluarga orang miskin. Jadi memang tak mampulah nak hantar ke hospital. Kalau kat tempat kita lain kan, kalau kat tempat kita hantar hospital bayar RM1 je kan, kalau kerajaan sekarang ni. Jadi dia kata tak mampu nak hantar hospital, terpaksalah buat kampung. Ramailah, ustaz dipanggil, imam lah, ustaz lah, apa-apa semua. Memang dipanggil nak ubatkan kakak, tapi keadaan kakak makin teruk. Dan lebih teruk lagi, tiap-tiap hari kakak merayau-rayau ke sekeliling kampung, takut-takutkan orang, nyorot belakang pokok pisang, pakai telekong, sergah orang, sampaikan kakak dia ni hampir-hampir berapa kali nak kena pukul. Mak bapak tak ada kat rumah, pergi bekerja. Adik-beradik lain yang pula ada urusan sendiri kan. Jadi terpaksalah akhirnya untuk mengelakkan kakak ni merayau-rayau pergi menakut-nakutkan orang lain, dan kakak ni pun dikurung dekat rumah. Jadi dikurung kat rumah, dan sejak daripada dikurung, keadaan kakak makin teruk, makin kurus, makin tak nak makan, dan akhirnya kakak meninggal dunia. Satu benda yang sangat tidak dijangka-jangka. Sebelum kakak meninggal dunia, kakak sempat diubati oleh seorang lelaki. Orang tu terus terang cakap, kakak ni akan meninggal dunia, dia kata. Tapi akak ni akan balik semula pada hari ke-7 dia meninggal. Mana ada orang nak percaya? Tak ada orang nak percaya pun. Kalau dia cerita kat abang pun, abang cakap sepak je orang ni. Ajaran mana ni je? Macam tu lah, emosi cerita. Jadi semua orang tak percaya. Tak percaya yang kakak ni akan bangun, akan bangkit balik. Dan lebih teruk lagi, dia cakap akak ni akan mati. Tapi betul, apa yang ustaz tu cakap, dia kata dia ustaz lah, dia kata, apa yang ustaz tu cakap, akak tu akan meninggal, tu betul-betul terjadi. Macam mana ustaz tu tahu? Mungkin secara tak sengaja, wallahualam kan. Jadi akak ni pun dikebumikan, alhamdulillah semuanya okey-okey je. Sebab dia kata dekat kampung tu, kubur dia orang tak jauh daripada kawasan rumah. Dia kata dekat tanah depan daripada rumah dia tu, selang beberapa lorong dah kubur. Jadi tak adalah susah nak menjalankan proses pengkebumian tu. Abang macam terbayang, depan rumah ada kubur, seram pula. Dia kata dia tak seram sangat ya, dalam cerita tu dia tak adalah kata seram sangat, dan tak adalah bunyi macam kubur depan rumah tu seram. Cuma abang punya perasaan lah, kot kubur depan rumah seram ke? Walaupun kubur ada kat belakang rumah abang, tapi tak adalah dekat sangat, jauh juga kan. Ini betul-betul depan rumah.
Dia kata itu memang jadi kebiasaan orang kampung tu. Dan kubur yang ada kat situ pun kubur saudara mara, ahli keluarga, nenek moyang semua. Nenek dia pun ke bumi kat situ, kakak dia pun ke bumi kat situ. Jadi semuanya ke bumi dengan selamat. Boleh tahan juga cerita ni panjang sebenarnya. Abang tengok email pun, email yang dia hantar betul-betul panjang. Cumanya abang ni pendek-pendekkan aja. Okey. Ni nak masuk cerita seramnya. Bila kakak dia dikebumikan, mula-mula tak jadi apa-apa. Malam akak dia kebumikan. Semua ahli keluarga mimpi kakak dia menjerit-jerit dalam kubur, minta dikeluarkan. Katanya, dia masih lagi hidup. Tolong keluarkan dia. Dia kata, keluarkan dia sebelum hari yang ke-7. Kalau terlewat, nanti dia lemas. Jadi pada waktu tu, mula-mula bila seorang mimpi, Salbiah pun mimpi tau. Dia kata dia mimpi akak dia macam meronta-ronta dalam kubur minta dikeluarkan. Ceritalah dia dengan mak, dengan ayah, adik-beradik lain. Semua mimpi benda yang sama. Pelik dia kata. Mula-mula buat macam buat tak tahu je. Buat tak tahu macam mungkin itu adalah godaan syaitannya. Tipu helah syaitan. Jadi jangan kita ambil berat sangatlah. Sebab orang yang meninggal lah, mana ada orang balik-balik semula kan. Tapi kalau dah tiap-tiap hari mimpi benda yang sama, sampaikan, kalau kita lah kan, dah tiap-tiap hari mimpi benda yang sama, mesti kita dah ada rasa gundah tau. Jadi disebabkan perasaan gundah tu, si ayah ni cari semula ustaz yang cakap akak dia akan bangun pada hari yang ke-7. Mungkin betul akak dia sebenarnya dalam keadaan yang masih lagi hidup, yang masih lagi ada dalam kubur dan memang betul-betul minta dikeluarkan. Sebenarnya, kata Salbiah, rumah kan dekat dengan kubur. Dia pasang-pasang juga telinga, kok dengar akak dia menjerit-jerit, tolong, tak dengar pula. Tapi bila malamnya mimpi akak dia menjerit-jerit, minta dikeluarkan. Jadi bila dah nak dekat-dekat hari ke-7 tu, bapa dia dapat jumpa dengan ustaz yang mengatakan kakak dia akan bangkit balik pada hari ke-7, dan ustaz tu kata betul. Memang akak dia akan keluar dan akan sihat pulih seperti sedia kala. Mana tak keseram? Selama ni tak nak percaya. Tapi bila dah mimpi, rasa macam dah goyah jugalah iman tu. Jadi, dia pun bapak dia deal dengan ketua kampung, deal dengan penggali kubur, deal dengan polis. Carilah semua orang-orang yang sepatutnya, termasuk ketua kampung dengan polis lah yang paling penting, untuk gali semula kubur akak. Nanti korang mesti terkejut. Gali semula kubur akak, nak tengok adakah akak tu masih hidup ataupun dah meninggal dunia, ataupun ini hanyalah tipu daya syaitan. Proses menggali dilakukan. Pada waktu tu Salbiah kata dia tak duduk dekat, dia tengok pada jauh. Tak adalah jauh sangat, dia kata tengok pada rumah dia. Tapi waktu proses menggali itu dilakukan, dia pasang telinga. Nak tengok sebenarnya apa yang berlaku. Ada betul ke akak ni menjerit-jerit? Gali punya gali. Akhirnya sampai ke liang lahat kakak tu. Jadi mayat pun dikeluarkan. Tak ada, kakak tu tak hidup. Tapi yang pelik, jasad akak tu masih lagi utuh, sama macam dia mula-mula meninggal. Mungkin dia meninggal sebabkan oleh diainanya mungkin, kita pun tak tahu kan. Tapi dia kata jasad akak dia masih lagi okey, masih lagi tak berbau, masih tak kembung, tak macam orang biasa-biasa yang meninggal. Jadi disebabkan tu diorang pun semua kebumikan balik dan benda tu menjadi satu benda pengajaran untuk orang kampung tu. Jangan percaya dengan mimpi, termasuk dengan Salbiah. Bila dikebumikan balik kakak tu, malamnya dah tak mimpi dah akak dia. Memang sengaja syaitan tu datang dalam mimpi hanya untuk memesongkan kita. Okey, Salbiah kata dah tak mimpi, dah tak macam biasa. Jadi semua orang dah terima hakikat kakak dia dah meninggal. Meninggal disebabkan sesuatu benda yang dia orang tak pasti. Jadi pada malam tu tak ada apa-apa berlaku, dia kata cuma rasa sedih lah, berharap akaknya hidup semula dan hampir-hampir nak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si bomoh tadi. Jadi tak nak terima je lah kenyataan. Tengah-tengah malam masa tu, lepas-lepas mayang isyak, lepas-lepas makan malam, lebih kurang pukul 9 malam masa tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Orang ketuk pintu, mungkin ada orang kampung ke, ataupun kadang-kadang jiran-jiran nak pinjam gula ke, nak pinjam masa keping ke. Jadi si mak dia ni, waktu tu mak dia memang paling dekat dengan pintu dapur pula tu. Jadi mak dia yang paling dekat dengan pintu, mak dia buka lah pintu. Semua orang nampak. Semua ahli keluarga nampak yang ada depan pintu tu adalah akak dia.
Seram kan? Yang ada depan pintu tu akak dia dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Yang sangat tak mengizinkan untuk dia hidup untuk orang tengok. Satu matanya dah tak ada. Mulutnya, rahang dia ni dah jatuh ke bawah, kata Salbiah. Lepas tu, pakaian dia macam biasa. Abang tak cakap pun semua orang boleh bayangkan. Dengan lusuhnya, bertanahnya. Muncul depan pintu. Pengsan mak dia. Waktu tu Salbiah lari dalam bilik. Dan dia tak tahu apa yang berlaku selepas tu. Cuma dia dengar bapak dia azan. Bapak dia azan dan tutup pintu. Kecoh. Lepas dah kecoh-kecoh tu, baru Salbiah keluar, gigil-gigil. Semua orang nampak dalam keadaan yang sekali dam macam tu. Siapa tak terkejut? Siapa tak terkejut? Semua orang akan terkejut. Jadi, benda tu diingatkan untuk rahsiakanlah. Untuk mengelakkan daripada benda buruk berlaku kan. Jadi diminta untuk dirahsiakan dalam ahli keluarga yang lain. Saudara mara tak tahulah. Jadi diamlah. Itulah kali pertama kakak dia buat kemunculan dalam keluarga. Tapi rupanya selepas tu beberapa kali kakak dia muncul. Kali kedua kakak dia muncul pada waktu tu abang dia tengah nak tidur. Kalau tak silap abang Kalau tak silap abang. Abang dia tengah nak tidur pada waktu tu. Tengah sedap-sedap nak tidur. Dah tengah tarik. Abang dia duduk tidur pula dekat kawasan ruang tamu. Adalah bentang tikar semua. Dia kata, Toto nak beli susah. Dia kata, dia orang pun bukan orang senang. Bentang tikar baru nak tidur. Tiba-tiba dia nampak dekat alang-alang rumah. Kan kalau rumah kampung kan ada alang-alang kan. Yang dekat atas tu. Dia kata dekat alang-alang rumah. Abang dia nampak akak dia duduk dekat atas tu berdiri. Berdiri dalam keadaan yang sama macam mak dia nampak. Mata sebelah tak ada. Lepas tu siap tanah tu jatuh dekat abang dia. Mula-mula abang dia tak perasan baring tu. Mana perasan? Kita kalau baring tu tutup mata. Tengah baring tu tiba-tiba macam ada benda jatuh tau. Tanah-tanah jatuh. Lepas tu ada macam bau-bau tak sedap sikit. Bau-bau bangkai. Sekali abang dia buka mata, rupanya atas alang-alang tu kakak dia tengah berdiri. Tak kehara. Malam tu kecoh. Kecoh, dia kata malam tu semua orang dah menjerit-jerit. Dan abang dia seorang je yang nampak. Itu kali kedua kakak dia buat kemunculan. Dan masih lagi dia orang senyap tak nak beritahu saudara mara untuk menjaga aib si kakak. Dan kali ketiga kakak dia muncul sewaktu Salbiah punya kakak. Salbiah ada kakak lain kan. Salbiah punya kakak yang lain tengah tidur dalam bilik. Sedap-sedap tengah tidur. Tiba-tiba adik-beradik perempuan dia semua menjerit-jerit lari keluar daripada bilik. Masuk ke bilik mak dia, pergi ke ruang tamu, ada yang kakak dia yang lain, keluar daripada rumah. Waktu tu Salbiah memang tidur dengan mak ayah dia. Walaupun, yelah rumah sempit dia kata, nak tidur satu bilik dengan kakak-kakak tak cukup ruang. Rupanya, dia orang kata, kakak sulung dia tidur menyelit kat tengah-tengah dia orang. Bila buka mata, tengok sebelah ada orang yang dah, ada orang yang meninggal kan. Dengan tanah-tanahnya, dengan muka yang terkopik-kopiknya, dia kata dengan mata dah tak ada. Waktu tu mula-mula tak ada seorang pun perasan. Entah macam mana tengah-tengah tidur tu ada seorang nak pergi kencing. Seorang kakak dia ni lah. Bila seorang nak pergi kencing, bangunlah. Bangun, lampu pula waktu tu pakai lampu gasolin kan ya. Jadi dalam samar-samar tu dia tengok apa benda pula. Ada satu benda yang putih-putih gitu. Baring pelik kan. Benda tu memang tak nampak dalam gelap. Jadi dia kejut akak dia yang lain. Bila dia kejut yang lain, tengok macam tu, duduk terjengkang dekat tengah-tengah rapat-rapat tengah nak tidur macam tu, dekat tilam, tak kehuru-hara. Bangun semua lari. Dan sejak daripada tu, peristiwa tentang kakak dia balik daripada alam kematian, dah tak jadi rahsia. Sebabnya, kakak dia dah kacau satu kampung. Semua orang kena. Ada orang balik mengaji kena, balik surau kena, ada yang orang nak ambil semayang dekat semayang subuh, ambil semayang dekat tempayan kena. Ramai yang kat sungai kena. Yang paling epic sekali dia kata kerja kahwin. Waktu tu dia kata pada zaman tu kerja kahwin orang kahwin waktu malam. Maksudnya kenduri kahwin dibuat pada waktu malam sebab waktu siang panas. Dan pada waktu tu juga dia kata ada kat kampung dia ni memang terkenal kalau ada kenduri mesti ada ronggeng-ronggengnya, joget-jogetnya. Tengah-tengah orang joget-joget, waktu kenduri kahwin dekat kampung tu joget-joget. Tiba-tiba dekat kawasan dapur orang berterabur lagi. Rupanya
Ada yang nampak kakak dia menonggeng-nonggeng jilat darah kambing. Kat kampung ni memang tak ada lembu lah, dia kata kambing je. Jilat darah kambing, tertonggeng-tonggeng kakak dia jilat. Bila ada orang tegur, kakak dia terbang. Tak huru-hara lepas tu. Lepas tu bila dah macam tu, memang terabur lah orang keluar daripada dapur. Dapur pula jenis dapur kat luar lah, kenduri. Dia ni pasang-pasang kemah kat luar tu kan. Jadi berterabur lah keluar. Bila dah berterabur keluar, wah jadi kecoh lah. Semua orang tahulah cerita dengan kakak tu. Cerita kakak dia ni muncul. Memang bukan kampung tu aja. Sampai kampung-kampung sebelah semua tahu. Dan semua orang berhati-hati. Mula-mula awal-awal tu ada juga nak orang buat rondaan. Macam rukun tetangga lah. Macam tu kalau kat tempat kita rukun tetangga. Buat rukun tetangga. Tapi rukun tetangga tu sekejap aja. Sebab tak ada siapa yang rela untuk merukun tetanggakan kawasan jiran jaga tengah malam. Sebab kakak tu kalau muncul, dia muncul tup je macam tu. Maksudnya munculnya secara tiba-tiba, tak ada mukadimah dia kata. Muncul je macam tu, tak huru-hara semua orang. Dan sejak daripada kakak dia muncul 3 kali dekat rumah tu, yang kena iaitu mak dia, satu keluarga tu lah, abang dia dengan kakak dia lagi, kakak-kakak dia yang lain kena. Sejak daripada tu kakak dia dah tak main kat rumah lagi dah. Dah tak muncul-muncul kat rumah, dia muncul dekat jiran tetangga. Ada juga jiran tetangga yang datang nyerang-nyerang keluarga dia orang. Sebab cakap, ini semua berpunca daripada keluarga dia orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tu. Jadi bila dah tak tahan sangat, akhirnya bapak dia pun, bila dah orang kampung salahkan, bapak dia ni terpaksa lah jadi cari orang alim, imam-imam ke apa, nak ubatkan si kakak, nak suruh kakak tu pergilah, masuklah dekat alam, janganlah kacau-kacau alam manusia, alam kita dah berbeza, carilah imam-imam yang betul. Jadi dia tak cari yang ustaz yang kata tu macam yang pernah diubat, yang kata kakak tu balik daripada meninggal tu, dia tak cari ustaz tu sebab dah tak percaya, kata macam ustaz tu macam pelik. Jadi cari imam kiai, dan kiai tu pun mengubatlah, buat ubat cari ubatan semua. Akhirnya tahulah puncanya. Mula-mula diorang semua ingatkan punca adalah berasal daripada si nenek. Sebab nenek mengamalkan ilmu-ilmu hitam kan. Kata imam tu tak, dia kata. Punca bukan datang daripada nenek, tapi datang daripada seseorang yang gunakan kakak untuk menguji ilmu dia. Dia boleh seru orang meninggal. Dan itu adalah bukan ilmu-ilmu sebarang. Dah macam cerita Naruto lah kan. Tapi itu yang terjadi tau. Ini yang pernah terjadi. Dia nak uji ilmu dia. Jadi dia jadikan kakak ni sebagai mangsa. Kenapa? Nanti abang beritahu sambungannya. Sewaktu proses mengubat tu, si imam memang ambil masa sangat-sangat nak tahu mana datang punca ni. Tapi tak jumpa-jumpa. Sampaikan akhirnya imam ni tanya dengan bapa Salbiah. Apa sebenarnya rentetan ceritanya? Jadi dalam ceritakan balik apa sebenarnya yang berlaku sewaktu kakak dia hidup, akhirnya imam tu dapat kesan sesuatu kepelikan. Dia kata datang kepelikan ni datangnya daripada seorang yang dikatakan ustaz yang meramal kakak dia boleh bangun pada hari ke-7 kematian. Itu nampak pelik. Nampak ada yang tak kena kat situ. Jadi si imam ni pun buatlah sembahyang hajat. Dia buat sembahyang hajat dan memang nampak ke arah tu. Ke arah ustaz yang dikatakan boleh meramal tu. Jadi dia orang pun pergilah ke rumah ustaz tu, yang dikatakan ustaz tu, dan rumahnya tak berapa jauh daripada situ. Yang pergi tu adalah bapa dia dan juga imam tu. Mengikut ceritanya, bila pergi dekat rumah tu, ustaz tu tak mengaku yang dialah penyebab. Dia kata tak akan mungkin dia nak buat. Dia pun orang berilmu, orang beragama, dia pun ada anak, ada isteri, takkan dia nak buat benda-benda kurafat macam tu. Tak apalah. Akhirnya si bapa dengan imam tu baliklah rumah. Bila balik rumah, imam tu minta izin untuk buat sembahyang hajat kat rumah tu pada malam tu. Dan sembahyang hajat tu dibuat tengah malam. Bukan waktu siang, bukan waktu tengah hari. Bukan, tengah malam. Dan perlu dibuat dekat rumah tempat kejadian. Asal kejadian. Jadi imam tu pun buatlah sembahyang hajat. Besok paginya, si ustaz tadi tu datang rumah. Dia datang rumah, dia minta maaf. Dia mengaku sebenarnya dialah yang panggil kakak tu suruh datang balik. Dia nak uji ilmu dia. Dia kata tujuannya adalah untuk kebaikan. Tapi mana celah kebaikan tu? Memang tak ada kebaikannya pun. Jadi dia kata waktu mayat tu dikeluarkan daripada kubur,
sebenarnya dia juga yang hantarkan mimpi pada ahli keluarga untuk sebenarnya dia nak keluarkan mayat tu daripada kubur dan dia nak ambil cebesan kain daripada almarhum si kakak. Dan tujuannya adalah untuk memperkuatkan ilmu dia. Itu yang dia punya Pak Kiai bagi tahu, dia kata, Tok Guru dia bagi tahu. Tapi si imam ni bagi tahulah yang apa yang dia amalkan tu salah, berdosa dan dia mengganggu orang alam sebelah. Dan sejak daripada bila dah minta maaf tu semua, jadi si imam dengan ayah ni tanya, kenapa kau minta maaf? Kenapa kau tiba-tiba terbuka hati nak mengaku? Ustaz tu cakap kakak tu datang nak cekik dia. Mula-mula dia boleh tahan lagi, tapi dia tengok kakak tu pergi kacau anak-anak dia. Itu dia dah mula rasa tak tahan. Dia dah mula rasa terganggu. Jadi bila kakak tu dah kacau-kacau anak dia pada malam tu, itu yang dia nekat nak balik semula, pergi minta maaf dekat bapa si kakak dan juga imam. Mengaku yang itu salah. Dan bila dah tahu puncanya, imam tu pun ambillah tindakan untuk buat solat hajat, apa-apa yang patutlah untuk supaya memutuskan supaya kakak tu tak datang lagi. Salah, abang tersalah cerita. Bukan ambil kain, tapi ambil rambut kakak tu. Walaupun ustaz tu tak ada dekat situ, tapi ustaz tu arahkan orang lain ambil serpihan rambut kakak tu, mayat kakak tu. Jadi baru betul cerita dia. Jadi waktu nak minta maaf tu, dipulangkan semula rambut tu kepada ayah Salbiah dan juga imam, dan imam kebumikan rambut tu dekat kubur kakak. Baru betul ceritanya. Abang terlupa, abang ingat kain punya rambut. Dan sejak daripada dipulangkan dan dibetulkan balik semua keadaan dan tak ada apa-apa lagi lah berlaku, kembali kepada biasa. Cumanya apa terjadi dengan ilmu nenek dia? Adakah ilmu nenek dia diturunkan? Ya, ilmu dia diturunkan. Dan yang ambil ilmu tu adalah Salbiah. Plot twist kan? Abang pun macam, lah, dia ke yang ambil? Dia kata mengikut email, dia ambil ilmu tu tapi dia tak amalkan. Dia cuma ambil dia aja sebabnya selepas nenek dia tak nak ilmu tu, dan kakak dia pun tak nak. Lepas tu nenek dia meninggal kan? Sebenarnya nenek dia tak senang-senangnya meninggal. Salbiah yang ambil ilmu tu, bapak dia pujuk, tolonglah ambil ilmu tu, dan selepas ambil lepaskanlah. Tapi dia kesian tengok mak ayah dia kata, jadi dia ambil ilmu tu dan dia cadang selepas ambil ilmu tu dia nak lepaskanlah. Lepas nenek dia meninggal, dia pun nak lepaskanlah, tapi dia rasa macam tak ada apa-apa pun. Dia kata ilmu tu tak ada rasa apa-apa pun, dia cuma ambil ilmu tu dan dia tak amalkan. Dia kata patutnya kena mandi dekat air sungai lah, kena hantar sesaji dekat kawasan kubur lah, adalah ritual-ritual tertentu kan untuk ilmu nenek tu, tapi dia tak amalkan pun. Dan bila dia tak amalkan, dia rasa benda tu akan terputus macam tu aja. Tapi abang nak cakap Kak Salbiah, abang rasa ilmu tu tak terputus, ilmu tu akan terus ada kat situ, dan mintalah tolong, kalau betul lah akak rasa nak buang ilmu tu, akak buanglah. Sebab saya tak tahu pernah akak tengok video saya ke tidak, tapi kalau akak dapat mesej saya ni, kalau boleh carilah ustaz ke kiai yang ada kat tempat akak tu, buang je lah ilmu tu. Ilmu tak elok kak, buat apa simpan? Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang. Cerita ni tak seram, tapi pelik, dan abang rasa macam, cuma abang tak boleh nak beritahu nama tempat, nama lokasi sebenar, berlaku dekat mana. Cumanya abang dah bagi tahu hin banyak sangat dalam cerita ni. Abang rasa semua boleh faham datang daripada mana cerita ni, kampung mana, abang semua boleh tahu, boleh agak. Cuma abang tak boleh nak sebut dalam video untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku. Dan cerita ni abang dapatkan melalui email, dan email tu cukup panjang dan abang pendek-pendekkan sependek yang boleh, sebab memang abang nak limitkan video abang 30 minit aja, bukan apa. Kadang-kadang kalau lebih daripada 30 minit, kita kan akan, manusia kan mana ada tak boring kan, mesti rasa boring sangat bila dah lama sangat dengar. Lagipun dah tak sangka kan dah 2 tahun abang buat video. Perasan tak? Bulan 6 nanti genap 2 tahun abang ceritakan kisah seram. Abang rasa macam baru semalam abang ceritakan cerita tentang Matang Gerdu. Baru macam semalam. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Terima kasih sekali lagi atas sokongan dan support dan komen dan apalah juga bentuk sokongan. Terima kasih sangat-sangat. Itu menjadikan abang lebih
seronok, lebih kuat untuk bercerita, untuk sampaikan kisah-kisah yang orang hantarkan untuk pengajaran kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.